Dia tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, wahai Rasulullah, bagaimana wahyu datang kepadamu? Bagaimana wahyu datang kepadamu? Nabi sallallahu alaihi wasallam pun kata, kadang-kadang dia datang begini, kadang-kadang begini. Di sini kalau kita tengok dalam hadis ni, dia tidak tanya bagaimana wahyu tu mula-mula datang kepadamu. Baru kalau tanya mula-mula lagu tu baru sesuai dengan tajuk tu. Sebab Bukhari penting. Dia apa dia buat? Bagaimana permulaan wahyu? Macam mana nak sesuai hadis yang kedua dia dengan tajuk dia? Sebab dalam tajuk tersebut permulaan wahyu. Orang ni tidak tanya tentang permulaan wahyu, tentang kedatangan wahyu. Tidak terikat dengan permulaan. Lagu mana? Jadi Imam Bukhari dia nak cerita di sini, dia nak ayatnya. Ahyanan, kata dia, kadang-kadang wahyu tu datang kepada saya bunyi serupa loceng. Hak ni paling berat. Tapi apabila wahyu tu hilang, selesai, saya sudah ingat molek dah. Sudah faham molek, ingat molek dah. Kadang-kadang dia mari berupa manusia. Dia pun bercakap dengan saya. Saya pun ingat molek apa yang dia kata. Begitulah seterusnya. Jadi di sini Nabi SAW dia tak ada sebut juga, sebab pertanyaan itu pun tidak bertanyakan tentang permulaan. Jadi dia jawab pun tidak berkenaan dengan permulaan. Tapi dia jawab kadang-kadang gini, kadang-kadang gini. Maknanya hak dia sebut kadang-kadang begini, kadang-kadang begini ni, permulaan wahyu pun kira-kiranya begitulah juga. Permulaan wahyu pun kira-kiranya begitulah. Sebab dia kata, Aisyah kata, saya tengok Nabi SAW ketika turun wahyu pada hari yang sangat sejuk. Bila selesai wahyu tu, peluh rejak dia, peluh merecik peluh. Maknanya hari yang sangat sejuk, hari yang sangat sejuk, peluh gitu mau terima wahyu. Kalau kita terima hak ni, hak dia sebut ni, kadang-kadang mari gini, kadang-kadang mari gini ni, hak kemudian, kalau hak kemudian peluh setara tu, hak dulu kena kiranya lebih-lebih lagi lah peluhnya. Imam Bukhari nak ambil kota. Permulaan dia kalau nak kiranya manusia kalau biasa hak mula-mula tu lebih berat lah. Kalau hak kemudian pun peluh, hak dulu pun lagu tu lah juga. Kalau hak dulu peluh, boleh jadi kemudian tidak peluh. Tapi kalau hak kemudian peluh, hak dulu lebih-lebih lagi lah. Sebab dia tidak biasa lagi. Imam Bukhari ambil kota. Jadi permulaan tu dapat kita bayangkan, iaitu dengan kita tengok hak biasa ni, hak di tengah, ataupun hak ujung ketika Aisyah duduk sekali dengan Rasulullah SAW dah. Ketika di Madinah lah kata Aisyah duduk sekali dengan Rasulullah. Maknanya itu lewat dah. Ketika hak lewat lagu tu pun peluh. Boleh faham dengan sendirilah hak permulaan dia lagu mana. Lepas tu apa yang Nabi SAW peluh? Berat lah. Berat. Wahyu-wahyu ni jenis berat. Dia nak ayat tu. Dia nak ayat tu. Berat. Berat kot mana? Berat tak beratnya, Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan dalam Al-Quran, dia kata, "Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah." Kalau kami turunkan Quran ini kepada gunung, nescaya engkau akan melihat gunung itu rata, tunduk, maksudnya rata, hancur, mutasaddian, pecah, min khasyatillah, kerana takut kepada Allah. Maknanya wahyu ni sesuatu amanah, suatu perkara yang besar. Jadi sehingga kalau diturunkan kepada gunung, gunung pun hancur. Gunung pun hancur. Dalam riwayat lain, dalam Bukhari ni kita akan jumpa akan datang, Zaid bin Thabit menceritakan pernah Rasulullah SAW mendapat wahyu pada ketika tu, paha dia ni, lutut dia duduk atas lutut aku, duduk dekat lah maknanya. Ketika tu aku berasa macam nak patah paha aku. Di dalam Bukhari ni kita akan jumpa akan datang. Apa gitu? Berat. Berat. Ada ketikanya Rasulullah SAW tu, dia merah muka dia. Merah muka. Itu menunjukkan berat wahyu itu. Sebab tu ia jadi peluh. Permulaan lebih-lebih lagi lah. Kalau kita tidak nak kata serupa kau dulu kau kemudian, hak lebih sesuai je, lebih-lebih lagi lah. Terasa berat itu. Terasa berat tu lebih-lebih lagi lah. Jadi kita nak faham macam mana berat tu, benda wahyu ni berat.
Berat tak berat ni ginilah. Kalau kita orang kemudian ni, kita kata Quran tu sentiasa diterjemah, ditafsirkan, tak habis-habis tafsir. Begitu juga dengan hadis ni. Sebab hadis ni kita sudah bincang dah dulu, salah satu bentuk wahyu juga. Berat, banyak kan ni Quran dengan hadis. Sampai sekarang dia tak habis lagi orang tafsir. Kalaulah kita andaikan, kita terima tafsiran-tafsiran itu tepat belaka. Tepat belaka. Bayangkan makna dia. Dah orang nak boleh buat lagu tu bukan main belajar, susah. Lama bukan main tu. Nak boleh faham lagu tu. Nak boleh buat kesimpulan gitu. Dan apabila dia faham, dia sanggup mati kerananya. Dia sanggup habis harta benda kerananya. Itu mana akibat faham. Semua tu sekaligus Nabi SAW sudah faham dah. Katakanlah supaya Allah Subhanahu Wa Taala kata wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Allah Subhanahu Wa Taala mengajar kepada Adam tu semua nama. Semua nama. Kau tak ada sama dia ke helikopter, kau kita kata roket, kau apa ke? Ajar dah. Cuma tidak tubik sama dia. Tapi dalam diri dia tu sudah ada. Sebab itulah anak cucu dia ni ada kemampuan. Dia ada kelayakan, ada bakat untuk dapat benda-benda tu. Sebab pada hakikatnya sudah ada dah persediaan dalam tu. Begitu juga hak tubik sekarang ni. Bayangkan kalau kita kata Nabi SAW sudah faham belakang tu. Setara mana pula? Macam-macam ilmu. Tak habis-habis. Hasil daripada ilmu tu seperti kita kata tadi lah. Orang sanggup mati, orang sanggup habis harta. Orang sanggup segala-gala. Kerana isi tu. Nabi SAW sendiri, dia tahu, dia nampak dah benda orang lain tak nampak lagi. Dia nampak dah. Tak berat lagu mana lagu tu. Tak berat lagu mana. Tentu sekali berat. Berat nak menanggung. Itu satu perkara yang kita kena faham, yang mudah untuk memudahkan faham. Yang kedua, kita kata begini. Apa bezanya Nabi SAW dengan Nabi-Nabi yang lain juga begitu juga dengan kita manusia biasa. Kita manusia biasa ni, kalau kita nak buat sesuatu tu, dia idea tu pun dia mari juga. Dia ada juga yang kita nak buat sesuatu. Kalau seorang yang nak buat bangunan, dia ada dalam kepala dia. Nak bangunan lagu ni. Ada dalam kepala dia. Kalau seorang tu seorang penulis, dia ada dalam kepala dia tu. Dia nak buat lagu ni. Ada belakang. Tapi kalau orang yang tidak mampu, dia tak ada bayar apa satu. Tak ada, kosong tu. Dia tak boleh nak fikir pun. Kalau kita paksa dia, teruklah dia. Itu manusia biasa. Kalau kita pergi naik kepada hak tinggi sikit lagi, hak manusia, orang panggil ahli fikir, ahli saintis, kita kata macam-macam lagi. Mereka penemu ini, lagi jauh. Dia serupa kita juga. Dari segi zahir, rupa dia serupa kita juga. Tapi apa hak dia dapat, apa hak dia terima tu, tidak serupa kita. Itu beza. Tetapi masih dalam lingkungan biasa lagi. Maknanya hak tu berdasarkan pengalaman, berdasarkan uji kaji yang dia buat, berdasarkan fikiran dia duduk memikir tu, dia dapatlah hak tu. Walau bagaimanapun dia terpulang kepada kemampuan dia tu, bakat yang ada pada dia tu. Kalau tidak, dia tak boleh buat. Dia tak akan jumpa ke dia. Begitulah juga dengan Nabi. Dia manusia seperti kita juga. Tetapi dia dapat sesuatu yang lebih daripada hak ahli fikir dapat. Hak saintis dapat. Sesuatu yang lain. Dia dapat tu, sebetulnya juga seperti ahli fikir, seperti kita orang biasa, kita tak faham macam mana benda tu mari dalam fikiran kita. Kita tidak sedar, tahu dia mari. Kita tak boleh kata siapa dia yang buat mari pada. Kita tak boleh kata. Dia boleh kata. Itu bezanya. Dia boleh kata Jibril buat mari. Jibril mari lagu ni. Lafaz dia lagu ni. Itu beza dia. Dan dia nak dapat tu kena Rasul, kena Nabi. Kalau tidak, tak boleh. Tak ada kemampuan, tidak ada kelayakan. Kalau dipaksa juga, dibui juga benda lagu tu kepada orang biasa, rusak dia. Rusak. Boleh jadi gila, boleh jadi sasar, kita kata. Boleh jadi. Pasal apa? Dia tidak layak, dia tidak mampu nak menanggung benda tu. Sebab benda tu benda berat. Walaupun kepada ahli dia tak ada berat, kita nampak tak ada lah mana dia buat. Cuba kalau kita nak buat sendiri. Ini kalau hak biasa, kita nampak dia mengarah hebat. Cuba kalau kita buat sendiri. Kalau kita bukan ahli pengarah, payah kalah. Mula rupa kertas, tulis rupa tahu dah. Tulis pula rupa tahu lagu tu. Apa yang dia boleh buat gitu? Mana mudah.